Tes 1 2 3 tes. Tes suara dulu. Tadi guna perisian tak dengar. Cuba tes suara. Tes 1 2. Tes Wan, dengar tak Ustaz Wan? Ya, tes tengok suara kita ni belum kita mula. Sebenarnya dengan suara Ustaz Wan, okey tak? Kan. Kita tes dulu suara. Bismillah. InsyaAllah. Perbincangan kita semalam. Tes 1 2 3 tes. Kita tes mic. Tes 1 2. Tengok bagaimana dengan suara dengan yang ada. Kita tengok ada. Tes 1 2 tes. Tes. Okey. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita seperti mana yang saya sebut semalam, kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. InsyaAllah seperti mana bagi memenuhi ruang-ruang yang ada pada pagi ini, kita akan senang-senang sikitlah secara santai. Saya sebut InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat untuk sama-sama kita menyambung perbincangan surah apa kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah, yang mana pada pagi kemarin kita telah membincangkan bahagian yang kedua daripada kitab ini berkaitan dengan cara-cara meninggalkan maksiat. Cara-cara meninggalkan maksiat yang disebut oleh penulis, disebut, dia kata dalam kita beragama ni ada dua benda. Yang pertamanya, kita haruslah ataupun wajiblah kepada kita untuk meninggalkan maksiat. Dan dalam meninggalkan maksiat untuk kita yang keduanya disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali ialah dalam kehidupan kita ini kita nak kena membuat taat, mengejarkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita akan sambung pasal pertama daripada bab yang kedua, iaitu cara meninggalkan maksiat yang zahir, yakni maksiat anggota badan. Kan? Pagi ini kita nak tengok sikit bagaimana Al-Imam Al-Ghazali kongsikan kepada kita, memberi nasihat kepada kita untuk kita tinggalkan maksiat-maksiat yang kita lakukan dengan tubuh badan kita. Mana kata tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita. Ini semua boleh menjadi orang kata apa, sumber-sumber untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak kena ingatlah. Kan? Saya pesan pada tuan-tuan ni bukan maksud saya baik dah, kan? Tetapi kita nak berkongsi, kan? Ketahuilah bahawasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka
sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepadamu. Imam Ghazali sebut, yang pertama yang kita nak kena ambil ingat, yang kita nak kena ambil pesan buat diri kita ialah, bila sahaja kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pada ketika itu maksiat yang kita lakukan itu adalah dengan kita menggunakan anggota badan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi amanah untuk kita jaga. Dia bagi mata untuk kita lihat kebaikan, dia bagi mata untuk kita lihat ciptaan keindahan alam, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bagi tangan untuk tangan kita makan, dia bagi tangan untuk tangan kita buat kerja yang baik, dia bagi tangan untuk kita sentuh, dia bagi kepada kita apa lagi, untuk kita angkat barang dalam kehidupan kita. Dia bagi kita kaki untuk kita berjalan, untuk pergi kerja. Dia bagi kita kaki untuk kita mampu untuk berdiri sendiri, untuk buat lakukan apa saja. Dia bagi kita kaki untuk kita berjalan ke masjid, untuk buat kebaikan. Tetapi tuan-tuan, bila mana tubuh badan, anggota badan ya Allah bagi pada kita, kita tak guna dengan sebaiknya, maka di sana kita lupa, kita lakukan maksiat ini dengan amanah yang Allah bagi kepada kita dengan tubuh badan yang kita ada. Kan? Nikmat ni tuan-tuan, tangan ni nikmat. Tangan ni, kita tengok jari kita pun ada 1, 2, 3, 4, 5. Cuba tuan-tuan hilang satu. Kita nak makan nasi pun payah. Kalau kita tak bisa makan nasi 5 jari. Kita ambil pinggan, kita makan. Tiba-tiba hilang satu. Kita nak makan 4 jari ni pun tuan-tuan. Bukan senang. Bukan senang. Hanya orang yang kehilangan jari, dia akan rasa, orang kata apa, nikmatnya jari ni. Begitu juga kalau hilang hak tengah, dia nak makan tu pun dia nak bermakna, walaupun jari ni besar, jari ni kecil sikit, dia main tengah besar sikit, dia main sini kecil, sederhana balik, dia main sini kecil. Allah buat jari ni, tapi masing-masing berfungsi. Bila kita nak angkat nasi masuk ke dalam mulut dia pun, kita nak kena pakai 5 jari. Kan? Kita pakai 3 payah. Sebab masing-masing dia ada peranan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada kita tangan ni nak buat apa? Kalaulah kita gunakan tangan untuk kita buat kebaikan, mudahlah tuan-tuan. Allah ni jadikan kita ni, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai khaliq, kita sebagai makhluk. Allah sebagai Rabb, Tuhan, kita sebagai hamba. Bila Allah suruh buat kebaikan, dia kata hampa pergi ke dunia, dia cipta hampa ni untuk ibadat, guna tangan untuk kebaikan, muka untuk kebaikan, mata untuk kebaikan, semua untuk kebaikan ni. Tiba-tiba kita ingkar juga. Kan? Marah ada Allah kepada kita. Kan? Kalau kita sendiri lah, kalau kita tengok, kalau orang baik, orang buat, kalau orang jahat pun, kita kata orang banyak orang jahat. Kalau kita tengok Afghanistan, dia ni nak lawan dengan hero. Dia tu satu orang jahat, itu orang baik hero. Dalam orang jahat ni pun tiba-tiba ada kawan dia yang buat benda yang tak baik, dia pun bunuh kawan dia. Dia abang kata orang jahat pun tak suka orang jahat. Kan? Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang jadikan kita, bagi kepada kita nikmat dan kepada kita pelbagai kebaikan bagi itu dan ini. Tangan kita, mata ni pun nikmat tuan-tuan. Kalau tak ada mata, atau bermata kita kelabu pun kita dah pening lah. Bukan nanti kita buta dah. Kita tengok mata kita satu hari bangun pagi mata kita kelabu. Ataupun Allah cari nikmat, mata kita silau. Nak bawa kereta tak boleh. Kita boleh duduk biasa bawa kereta pagi, petang. Kemudian Allah cari sikit-sikit nikmat tu, tak boleh bawa kereta malam. Dah hilang nikmat. Kan, nak pergi mana pun tak boleh. Orang habaq tengah malam ada kecemasan, ada masalah, tak boleh nak pergi. Sebab kerana apa? Kerana kita hilang nikmat mata. Kan? Nikmat rasa, kita duk rasa sedap makan ni. Nikmat rasa makan sedap. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, baru ni dalam musim ni sakit gigi. Gigi sebelah kiri ada besar makan belah ni, tiba-tiba tak kena makan, sakit gigi. Jadi tak boleh nak makan. Cuba nak makan sebelah kanan. Sebelah kanan ni sebab ada gigi tu rosak sejak sekolah dulu. Bila makan tu dia tak rasa, sebab deria rasa tu dia hilang, dia punya orang kata apa, sensitif tu. Jadi kita makan kita tak ada rasa, tu pun hilang dah nikmat. Jadi makan tu dalam keadaan tak ada nikmat. Kan? Walaupun kita tahu tu nikmat, tapi kita tak boleh nak menikmati. Kenapa? Allah dah tarik nikmat kepada kita. Tapi dalam pada masa tu pun kita tahu nikmat yang Allah bagi kepada kita terlalu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha.
Dan sekiranya kita hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, nescaya kita tak dapat nak hitung nikmat-nikmat tersebut. Ini kemudiannya, dan menggunakan amanah yang diberikannya kepadamu, kan? Dan bukan takat nikmat tangan, mata, telinga yang Allah bagi pada kita. Allah bagi pada kita ni sebagai satu amanah untuk kita jaga. Kita guna amanah ni. Allah Ta'ala bagi tangan, Allah Ta'ala bagi telinga, amanah tuan-tuan. Sebab kita main ke dunia ni, kita nak kena tahu kita sebenar-benarnya lah, tubuh badan kita ni bukan hak milik kita. Kenapa tuan-tuan? Kita main daripada dunia, kita ni sebenarnya roh. Kita main daripada alam roh, daripada alam roh kita pindah kepada alam dunia. Kita tumpang saja badan kita ni, macam kita naik kereta lah. Kita nak ataupun kita nak terbang. Kita naik daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Jeddah 9 jam. Kita duduk atas kapal terbang tu. Kapal terbang tu bukan kapal terbang kita tuan-tuan, kan? Bukan kapal terbang kita. Kalau kita pilot, kena lebih bawa kapal terbang, bukan kapal terbang dia. Macam tu juga dengan badan kita. Kita mai ke dunia, tubuh badan kita ni Allah Ta'ala bagi amanah saja untuk kita jaga. Kita duduk alam roh, kita tak ada tubuh badan. Kita masuk ke alam dunia, kita ada tubuh badan kita. Kita pergi ke alam akhirat, daripada alam dunia masuk ke alam akhirat, kita tinggal tubuh badan kita kat mana? Dekat alam kubur, dekat alam barzakh. Di sana kita dah mati dah. Waktu tu roh dah bercerai daripada badan. Bila kita mati, roh akan keluar daripada badan. Bermakna di sana badan kita tu bukan dah hak milik kita. Kita masuk alam barzakh, badan kita tu akan ditinggalkan, akan lama-lama dia akan mereput, masuk. Dan mereput tu pun tuan-tuan dalam tempoh yang singkat saja, beberapa hari saja jenazah manusia akan mula hancur, dimakan ulat dan sebagainya. Tetapi apa yang kekal tuan-tuan? Roh kita. Roh kita, wallahu a'lam. Kita akan dibangkitkan di mahsyar nanti. Kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah hisab kita ni, nak tengok betul tak ni waktu tumpang badan kita duduk atas dunia, duduk tumpang guna badan yang Allah Taala bagi ni. Tangan kita guna dak untuk kebaikan, telinga kita guna dak untuk kebaikan, mata kita guna dak untuk kebaikan. Seluruh apa yang kita buat ni, kita buat dak untuk kebaikan. Waktu tu Allah Subhanahu wa taala hitung. Dan bila Allah Subhanahu wa taala hitung ni, bermaksud dia nak tengok hak kita buat ni baik ke jahat, elok ke tidak. Kalaulah benda yang kita buat tu banyak ketika mana kita duduk di dunia ni, kejahatan yang kita buat, maka di sana sudah tentu pintu neraka lah akan menanti kita. Pintu neraka lah akan menanti kita. Kata Allah, na'udzubillahi min zalik. Kita mintalah dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan anggotamu adalah rakyatmu, maka hendaklah engkau berfikir sebaik-baiknya sebagaimana sepatutnya engkau menjaganya. Dan disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, tubuh badan kita ni merupakan rakyat kita. Kita ni pemimpin tuan-tuan. Kita ni pemimpin. Tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita ni merupakan rakyat kita. Kita lah yang nak guna dia untuk kebaikan ke, kita lah nak arahkan dia untuk buat kejahatan ke, dengan signal yang kita bagi. Kan? Sebab pembuat keputusan adalah kita berdasarkan kepada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan kita dapat, kita duk fikir bagaimana kita nak guna tangan ni untuk imma, nak guna untuk kebaikan ataupun kita nak guna tangan untuk kejahatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi pun sebut dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Artinya, maka kamu semua adalah pengembala, yakni pemimpin, dan kamu semua akan ditanya tentang apa yang kamu gembalakan, yakni apa yang kamu pimpin. Imam Ghazali bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tuan-tuan, dia kata diri kita ni, roh kita ni, Allah Taala bagi mai pada kita ni ada tanggungjawab kita sebagai pemimpin kepada tubuh badan kita. Yang pertama, kita nak pimpin diri kita. Tangan kita. Sebab itulah nanti kita akan jumpa ayat di belakang ni. Apa bukti dia? Kita ni pemimpin pada tangan kita, telinga kita dan sebagainya ni. Kita akan jumpa dengan ayat Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhirat ini, insya-Allah kita jumpa. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya
Semua anggotamu akan beraksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar kelak dengan menuturkan perkataan yang lancar dan terang. Ini tuan-tuan. Banyak kita lah, bila mana kita nak pergi ke mahkamah, dia kena ada saksi. Tetapi kita nak lawan, contohnya terutama dalam kes-kes dinayah, kita pergi ke mahkamah, akan ada pertuduhan, ada pihak pendakwa raya, kemudian akan ada orang kata defend, defend daripada pihak peguam bela. Kita duduk di tengah. Pendakwa ni dah hentam kita pergi, dia tujai satu kan? Jadi adalah orang duduk tolong bela. Jadi tubuh badan kita ni tuan-tuan, dia boleh jadi dua keadaan. Sama ada tubuh badan kita ni dia jadi kepada pendakwa raya, ataupun tubuh badan kita ni dia nak jadi peguam bela. Ni kita akan jumpa. Sebab pergi ke akhirat ni disebut setiap anggota kita ni rakyat dia, sebab dia rakyat kita. Duduk kat dunia dulu dia tak puas hati kat kita. Dia kata duduk dunia belagak sombong tu. Hang tak tahu aku duduk kat hang ni bukan hak aku, ni bukan hak hang, aku ni amanah. Tangan kata kat kita ni, dia kata sorok belagak lah. Dia kata hang ni sorok sombong lah. Tangan hang yang ada ni bukan hak hang pun, tangan hang ni hak Allah Ta'ala. Saya sebut tadi tuan-tuan, mungkin sahabat-sahabat kita yang baru ikuti. Waktu kita nak buktikan tangan kita, mata kita, telinga kita ni bukan hak kita ni, kita tumpang saja ni. Jika mana kita alam roh, kita tak ada jasad tubuh badan. Kita masuk dalam perut mak kita, kalau hantar mai baru dia akan berkembang. Kita mai dalam dunia baru kita membesar. Kemudian bila kita mati, badan kita pun kita tinggal. Dekat dunia pun dah tinggal dah. Badan yang kapan balik elok, bawa pergi masuk pergi tanam. Meruput yang duk tu roh lah. Makna kata badan ni betul-betul amanah yang kita kena jaga. Sebab itulah jagalah badan kita ni betul-betul. Kan? Itu tak masuk dalam kesihatan lagi kan, makan, minum dan sebagainya, tapi dia tak sentuhlah di sini. Mana kata badan kita ni nak kena jaga, amanah yang kita nak kena jaga. Yang kita nak kena jaga tangan kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, ini amanah ya Allah Subhanahu Wa Taala lagi kita nak kena jaga. Terutamanya dalam PKP ni tuan-tuan. Kerana kita pun tak tahu nak buat datang apa. Nak duduk di rumah ni nak buat apa ni, sebab tu saya buat live ni kan. Itu yang aku ni sebulan. Kalau lanjut lagi sebulan, apa aku nak buat? Jadi kita pakat-pakat kongsi apa ilmu yang kita ada ni untuk kita dapat kebaikan, dapat kebaikan. Walaupun lah orang yang tengok tu mungkin tak ramai, tapi sekurang-kurangnya beri juga manfaat. Sekurang-kurangnya walaupun seorang dia dapat kebaikan, seorang dia dapat manfaat lebih baik daripada apa daripada kita tak buat apa langsung. Daripada kita tak buat apa langsung. Anggotamu akan membongkar segala rahsiamu di hadapan perhimpunan agung di padang mahsyar. Anggota kita ni tuan-tuan, bila dia jadi pendakwa raya duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia buat pertuduhan kepada kita, dia tolong habaq, dia tolong tujai pergi. Inilah tu yang kita takut. Dia tolong cerita, dia tolong buka, dia tolong habaq. Dia kata ya Allah ya Tuhanku, ini manusia ni tuan, dia kata orang ni sombong, duduk kat dunia duduk dalam aku, dia tumpang badan aku ni, dia buat macam-macam. Jadi kita tengok. Dalam hal ini Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Surah An-Nur ayat 24. Maksudnya di hari itu, hari kiamat, akan bersaksilah ke atas kamu oleh segala lidahmu. Lidah kita rendah. Lidah kita ni kalau hari ni kita boleh kontrol untuk kita cakap. Kita nak kata apa, kita nak maki orang, kita nak kata ke orang, kita boleh pilih. Kita nak cakap benda baik atau kita nak cakap benda jahat. Tapi dan dia jadi tabiat, bahaya juga. Dan bahaya. Bila mana kalau keluar kalam pada mulut ni, kalam mana tak baik langsung. Terima kasih Cik Ihsan turut bersama kita begini. Kak Cik Ani dan sebagainya yang turut bersama kita begini. Kalam keluar pada mulut ni tak boleh kata kan? Keluar ni benda-benda hati elok. Dan tanganmu, saya sebut tangan tadi tuan-tuan, dan kakimu, dan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dunia dulu. Bila kita duduk dekat akhirat, kita tak boleh nak fikir macam mana tuan-tuan. Macam tim budak hari ni kita boleh nampak lah. Dulu bila Tok Guru ajak benda-benda macam ni, kita tak boleh nak faham macam mana cerita. Saya pun waktu dia, saya ingat Cik Bus Soekarno. Cik Bus Soekarno dulu pernah kesut, dia kata kita ni nak mudah faham. Kan? Kami ada pergi satu camp. Dalam camp tu dia ada petugas-petugas orang apa facilitator ni, dia ambil rakaman orang yang buat
buat kesilapan lah. Dia tak ada kata buat dosa, buat kesilapan. Ada yang lena tengah semayang, ada yang mana duduk, adalah dia juga benar lena tengah kuliah. Kemudian di akhir hari, kesimpulan hari semua tu kami himpun ramai-ramai, kan? Dia buka LCD. Dia buka LCD, dia bagi satu ibarat. Dia kata hari pengakhiran nanti, hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung, Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, kan? Apa yang kita buat. Dia tunjuklah LCD satu-satu yang tak ada orang duduk lena, tak orang duduk macam-macam lah. Jadi dia kata bayangkanlah kita duduk di dunia, orang tayang kepada kita LCD ni, apa yang kita buat kita dah rasa malu. Kita rasa malu, walaupun tu bukan dosa tuan-tuan, kalau tayang dosa ni tak tahu habis muka lah malu dia ni. Kita duduk ramai-ramai dalam surau ditayang ni, pakat-pakat tengok, pakat-pakat gelak. Kawan ni lena, kawan ni lena. Cuba kita bayangkan di saat nanti di padang mahsyar, ketika mana manusia berkumpul, duduk, Allah Subhanahu Wa Taala buka habis setiap dosa-dosa, dihitung satu persatu juga. Anda bayangkan. Dosa yang kita buat, kalau Allah ampun, tak ada. Dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala lindungilah, seperti mana bacaan kita dalam tahiyat. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita yang kita buat. Ini yang kita takut. Dia buka dekat akhirat tuan-tuan, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka kita ni bila dengar saja pertuduhan daripada Allah, bila tangan kita pun kata pada kita, padanlah dia dulu, luruh kita. Habis luruh ni sebab malu dengan apa yang kita buat ketika mana kita berada di dunia. Kemudiannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya, pada hari ini, hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang mereka telah perbuatkan di dunia ini. Tuan-tuan, Allah sebut pada kita, bila duduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni mulut kita hak cakap pandai ni Allah Taala kunci. Kita nak cakap geram, nak cakap sangat dah ni, tiba-tiba tak boleh nak cakap, tak boleh nak mempertahankan diri sebab kunci mulut kita. Waktu tu tuan-tuan, tangan kita sebut, kaki kita sebut, telinga kita sebut depan Allah tuan-tuan. Kunci ni bukan bermaksud macam kita lah, senang mudah. Kita duduk, kita ni orang bawah, orang biasa. Kita pergi jumpa dengan bos. Bila kita masuk jumpa dengan bos ni tujai kita lah, dia kata apa ni buat kerja tak betul, aku dah suruh hang buat macam ni, kita tahan tak buat macam ni. Tuan-tuan, kita ni mulut kita nak cakap tak boleh. Saya rasa masing-masing semua pengalaman kerja, kan? Kalau terutamanya kalau kita pergi jumpa tu orang memang yang pangkat mungkin nombor 1. Kalau kita pergi tu orang nombor 1, dia tujai kita, dia kata kat kita, dia kata kat kita, kita duduk sekian, tak boleh nak kata apa. Walaupun mungkin yang kita buat ni betul, mungkin yang dia kata tu salah, tapi ni sampai ke tahap pernah tak jadi macam tu. Mana kata kita terkunci mulut nak cakap depan dia, kan? Tapi tangan kita tak boleh nak defend lah. Satu hari mengasih sehari, tangan kita pun tak boleh nak defend. Sebab apa? Sebab mulut kita terkunci. Tu perumpamaan mudah di dunia. Dunia lagi pun dah tunjuk dah. Saya pun kerap lah tuan-tuan. Kadang-kadang keluar menyesal. Tak apalah aku tak cakap tadi. Inilah peluang aku nak pergi jumpa dengan dia. Masa dia bagi hanya 15 minit pergi jumpa ni. Bila kita nak cakap dia tujai kita ni, kita tak terkira. Dunia pun Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk kepada kita. Apatah lagi di akhirat, duduk di depan Allah tuan-tuan, tak terkejut tengok meta, kita tengok tunjuk kecanggihan teknologi yang Allah Subhanahu Wa Taala paparkan kepada kita. Dosa kita tu terpampang, amal kebaikan kita, pertimbangan kita tu terpampang di hadapan seluruh manusia. Tengok manusia ramai, tengok hak kulit hitam, tengok kulit putih, tengok ni terkejut. Kita pun tak tahu apalah benda yang aku buat hari ni. Kita terkejut, tak boleh nak cakap, kan? Yang dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Terkunci tuan-tuan, tak boleh nak cakap. Orang kalau orang kita sebut speechless. Speechless ni mana kata? Kita pun ada juga kadang kita speechless ni, kita tak boleh cakap. Kita pun duk pilih macam mana lah, sama ada dia ni pakai kunci ke apa.
Ya kan? Tak boleh nak cakap. Kerana di sana itu manusia ini dia ada kelemahan. Ya kan? Waktu itulah tangan kita bercakap, kaki kita akan bercakap. Dia kata dulu dia ni bukan boleh kira handphone tu dia guna untuk kata kat orang dalam Facebook. Dia tu mulut memang dia tak mengumpat orang. Orang pergi nampak dia macam baik, tapi dia punya Facebook dia tu, ya Allah, kan? Dia maki orang tuan-tuan. Hari ni kalau lah dia kata pada orang, lambat sikit dah nak disebar, duduk sama-sama kawan-kawan dia kata dosa ribah, mengumpat orang ni berdosa, kan? Tapi bila dia kata dalam Facebook, satu dunia boleh baca tuan-tuan. Dia boleh kata pada dia kata ni zakat tak buat kerja tak. Dia boleh kata, ya kan? Dia boleh kata satu dunia orang melihat ketidakbaikan yang ada pada sebuah institusi, ataupun dia kata pada orang tu lebih cepat bersebar. Itu lebih bahaya lah. Dia pun kata dari dulu tu, ya Allah Tuhan tu dulu dia ni sembang kemah, dia ni tak sembang, nampak macam baik cakap pun tak. Tapi tuan tahu, ya Tuhan tu tahu tak tangan dia tu duk buat tentang apa. Tangan dia tu duk buat tentang apa. Tahu tak kaki dia duk buat tentang apa. Ini benda-benda yang kita nak kena ingat. Kemudiannya, maka jagalah sebaik-baiknya seluruh anggotamu. Imam Ghazali sebut, kita beringatlah bila mana dah dibentang pada kita, tangan kita ni, tubuh badan kita ni nikmat Allah, dan tubuh badan kita ni amanah Allah, dan setiap nikmat dan amanah ni Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung. Dua ayat Allah bawa mai. Imam Ghazali tutup perbincangan dalam bahagian ni, maka jagalah sebaik-baiknya seluruh anggotamu. Dia kata jagalah sebaik-baiknya anggota kita ni, khususnya apa? Anggotamu yang 7, kerana pintu neraka itu 7 pula, dan telah ditentukan setiap pintu untuk dimasuki. Tuan-tuan, disebut oleh Imam Ghazali, dia kata pintu neraka ni 7. Jadi jagalah betul-betul 7 anggota badan kita ni. Jangan sebab kita ni pilih daripada ke-7 ni, kita pilih dah pintu neraka mana kita nak masuk. Pintu syurga pun 7, pintu neraka pun 7. Anggota badan kita pun Imam Ghazali sebut 7. Pilihlah yang mana, sama ada imam dengan keadaan tangan kita yang 7 ni nak masuk ke syurga, 7 pintu syurga, ataupun tangan kita yang 7 pula, silap ni, tersasul. Tubuh badan kita yang 7 ni nak masuk pintu neraka yang 7 ke, ataupun tangan yang 7 ni nak masuk ke syurga, pintu syurga yang 7 tadi. Oleh kumpulan yang telah melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan, yakni yang pertama mata. Saya tak syarah panjang pagi ni tuan-tuan, pagi ni insya-Allah esok lusa dia ada bab pertama mata. Bagaimana Imam Ghazali gariskan kepada kita panduan-panduan untuk kita menjaga mata. Untuk kita menjaga mata, insya-Allah. Bagaimana mata ini merupakan nikmat saya sebut tadi, dan merupakan amanah. Bukan takat kata orang tak bagi buta dah. Orang tak tarik nikmat sikit, kelabu pun pening tuan-tuan. Kita duk biasa tengok elok, bawa kereta elok, tiba-tiba pagi tu nak bawa kereta tak boleh, silau. Terutamanya malam, silau tak boleh bawa ni. Duk biasa duk speed atas lebuh raya ni, naik 100, 200 speed semua mai dengan silau ni. Bukan takat 100, 200, bawa kereta pun tak boleh. Bawa kereta tak nampak. Tengok depan jalan lain macam ada 2. Kan, lorong macam ada 4. Apa ni? Itu nikmat ya Allah bagi pada kita. Bukan nanti kata nak suruh buta dah. Nikmat sikit yang Allah Taala bagi. Kita dah rasa, mula rasa. Kita ni kehilangan dalam kehidupan kita. Kan? Dan yang keduanya telinga. Dan telinga ni merupakan nikmat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan merupakan amanah. Nanti katakan tengoklah tuan-tuan. Disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, dalam kita mengumpat orang ni bukan takat kita kata kat orang. Telinga kita dengar benda tak elok pun, kalau kita duduk tunggu kebiang pergi, dosa tu mai juga kepada kita. Insya-Allah kalau ada rezeki dan peluang kita akan bincang dalam hari-hari seterusnya insya-Allah. Dan lidah kita juga akan boleh menjadi sebab kita masuk syurga ataupun kita masuk neraka. Berzikir banyak-banyak dengan niat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas pada Allah tu masuk syurga. Kalau mana duk kata pada orang, tu jadi bala mai pada kita. Kan? Yang ketiganya perut. Perut kita. Yang seterusnya lagi keempat, yang keempat perut. Yang kelima kemaluan kita. Yang keenam tangan kita, dan yang ketujuh kaki kita. 7 anggota
yang mana disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali menjadi sebab sama ada kita masuk ke dalam 7 pintu syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun ketujuh anggota ini menjadi asbab untuk kita masuk ke daripada 7 pintu. Kita akan masuk ke salah satu pintu dari 7 pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itulah pagi-pagi ini tuan-tuan kita bincang kitab Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Hamid bin Zamzam. InsyaAllah semalam kita bincangkan cara-cara meninggalkan maksiat. Pagi ini kita bincangkan berkaitan dengan cara-cara meninggalkan maksiat. Dan kita akan masuk esok, pagi esok, berkaitan bagaimana cara-cara kita meninggalkan maksiat dengan kita menjaga 7 anggota badan kita. Jadi insyaAllah lah saya pilih pada pagi ini berkaitan dengan buat bicara pagi ini kita berkaitan dengan tasawuf lah, berkaitan dengan akhlak. Dan saya sasarkan pun bukan ramai. Pagi ini pun tadi 3 orang, 4 orang, 5 orang, ini 10 orang, bukan ramai. Saya tak target ramai tuan-tuan. Kalau saya target ramai, saya tahu prime time kita ialah untuk waktu ramai ni waktu zuhur, waktu tengah hari sikit, waktu petang dan waktu malam. Tetapi sengaja saya pilih untuk pada pagi ini untuk kalau berkongsi pada pagi ini untuk memberikan satu energi positif bukan pada tuan-tuan saja, tapi pada diri saya juga lah. Bangun sembahyang subuh, selepas subuh ni kita kena pilih nak aktiviti apa yang kita boleh buat selain pada baca buku, kemudian nak baca Quran ke. Salah satu kaedah dia adalah dengan sampaikan ilmu kepada masyarakat walaupun tidak ramai, tetapi sekurang-kurangnya apa manfaat yang saya kongsikan tu tuan-tuan juga boleh memberi manfaat. Saya pun kalau tak sebab nak pergi kuliah, saya pun tak merajaah. Jadi setiap malam sebelum tidur merajaah, pada pagi-pagi bangun sikit merajaah, baca balik. Boleh tengok ulang sikit. Terima kasih Tuan Syanis kita. Tak boleh balik dah start. Tersekat di Kuala Lumpur. Kan? Jadi insya-Allah lah untuk kita berkongsi dan insya-Allah Allah memberikan keberkatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma faqqihna fid din وعلمنا تأويل واجعلنا من العلماء الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Datuk Azura, terima kasih buat Datuk Azura. InsyaAllah esok dia buat sikit tadi, ingat sebab jam 7. InsyaAllah kita tadi pun saya ingat tu dah lewat. Maknanya saya buat dalam mungkin 6.45, tapi mungkin kita agak kalut. Ingat insyaAllah lah esok dalam 6.45 kita akan berkongsi sebuah sedikit untuk masuk bab yang seterusnya. Perbincangan kita berkaitan dengan pertama menjaga mata, kedua menjaga telinga, keempat menjaga lidah, kelima menjaga lidah ni Imam Khalil disebut banyak. Berbohong, menyalahi janji, mengumpat, kan, berdebat, kan. Ya, rasa kita ni kalau kita nak habis melambat juga lah. InsyaAllah kalau esok kita jumpa lagi pada pukul 6.45 saja. Saya buat awal subuh pukul 6 tadi azan dalam awal dalam menengok sayang Quran sikit 6.45 kita kongsi lah. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok pagi insyaAllah. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.